Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amiruddin bin Mat dari Kolej Komuniti Shah Alam. Hari ini saya akan membentangkan satu topik kajian yang bertajuk Kajian dan Analisis Pasaran ke arah TVET untuk program CJ Reka Bentuk Dalaman tahun 2013 hingga 2020. Saya bersama ahli kumpulan Cik Muhafiz bin A. Hakim. Pengenalan. Kolej Komuniti Shah Alam, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi yang memainkan peranan bagi menghasilkan graduan berilmu dan berkemahiran, khususnya program CJ Reka Bentuk Dalaman SRD. Tujuan kajian pasaran ini dilakukan bagi memastikan program yang sedang ditawar kekal relevan dengan kehendak guna tenaga negara. Kajian ini dilaksanakan secara dalam talian bagi memaksimumkan jumlah responden di samping memudahkan proses analisis dapatan kajian. Program CJ Reka Bentuk Dalaman ini memfokus kepada reka bentuk dan persekitaran dalaman bagi semua aspek struktur ruang dan susun atur bahan. Latar belakang kajian. Pada era globalisasi ini, keperluan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi amat diperlukan bagi memenuhi permintaan di sektor awam dan swasta. Kemampuan graduan untuk memenuhi kehendak pekerjaan bergantung kepada pelbagai faktor meliputi kemahiran, pengetahuan dan kemahiran insaniah. Sumber data daripada agensi-agensi berikut telah diperolehi dalam memastikan program yang ditawarkan memenuhi kehendak pasaran tenaga kerja negara. Justru itu, kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti bahawa keperluan ke arah TVET bahawa program CJ Reka Bentuk Dalaman yang sedang ditawarkan kekal relevan dan mengikut kehendak industri semasa. Penawaran program ini juga memberi peluang kerjaya kepada pelajar selepas menamatkan pengajian di dalam industri reka bentuk dalaman. Objektif kajian. Kajian ini adalah untuk menganalisis pasaran majikan terhadap graduan KKSA merangkumi 3 aspek utama, iaitu yang pertama, program pengajian yang sedang ditawarkan; yang kedua, peluang kerjaya selepas menamatkan pengajian; yang ketiga, peluang kerjaya dan profesional alumni selepas tamat pengajian. Hipotesis kajian. Justru itu, kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti hasil dapatan kajian bahawa input berharga bagi penambahbaikan penyampaian khidmat pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Maklum balas daripada pihak majikan amat penting dalam merangka polisi dan strategi bagi menghasilkan graduan TVET yang berkualiti sekaligus dapat membantu menambah baik keperluan PDP, tenaga pengajar, infrastruktur dan fasiliti, kurikulum dan lokasi seiring dengan kehendak industri. Sorotan kajian. Walaupun ada pekerjaan yang ditawarkan, namun graduan ini masih tidak mencapai apa yang seharusnya mereka dapat dalam pekerjaan mereka. Justru itu adalah diharapkan agar institusi pendidikan dapat membekal dan menyediakan pelajar apa yang diperlukan dalam dunia pekerjaan sebenar. Kajian daripada McCovey 1991 dalam Govinda dan Saran tahun 2008. Susima tahun 2019.
dalam kajiannya mengakui bahawa isu kebolehpasaran siswazah ini bukan suatu isu yang baharu. Kajian tersebut menyatakan bahawa pihak pemerintah atau kerajaan sentiasa berusaha melaksanakan pelbagai perancangan untuk meningkatkan tahap kebolehpasaran graduan agar menepati kehendak pasaran masa kini. Menurut Pereira ERK dan Pereira ANF tahun 2009, kesesuaian dan kualiti program pengajian perlu ditambah baik melalui penilaian kurikulum yang menjurus kepada peningkatan kemahiran generik serta kemahiran profesional mahasiswa dan samping memperkukuh hubungan antara institusi pengajian dengan pihak industri. Kemudian, pemilihan bidang akademik yang sesuai dilihat lebih memainkan peranan dalam menentukan tahap kebolehpasaran berbanding dengan pencapaian akademik seseorang graduan. Bagi tujuan menangani masalah ini, ODE dan GIMBA 2015 mencadangkan agar kurikulum di institusi pengajian tinggi diperbaharui supaya lebih bersifat universal, khususnya dalam mempersiapkan graduan dengan kriteria yang memenuhi keperluan semasa pasaran kerja. Metodologi kajian. Terdapat 3 metodologi kajian. Yang pertama, sampel. Sampel adalah graduan KKSA yang bergraduat pada tahun 2013 hingga 2020. Seramai 30 majikan yang sedang mengajikan alumni KKSA. Instrumen soal melalui soal selidik menggunakan Google Form. Data adalah data daripada soal selidik yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian Microsoft Excel. Kemudian, data yang diperolehi juga ditunjukkan dalam bentuk frekuensi peratus. Kemudian, bagi menerangkan data dengan lebih jelas, penyelidik mempamerkan data melalui kaedah jadual dan graf. Dapatan kajian. Hasil dapatan kajian melalui 3 bahagian utama, iaitu yang pertama, kandungan program dan kesesuaian dengan keperluan organisasi. Yang kedua, peluang kerjaya. Dan yang ketiga, lain-lain. Bahagian pertama, kandungan dan kesesuaian program dengan keperluan organisasi adalah berpendapat program yang dicadangkan ini mencukupi dari segi aspek, mencukupi dari segi masa pengajian dan mencukupi dari segi tempoh latihan industri. Responden yang mengatakan ya 83%, kemudian mencukupi dari tempoh latihan industri 83% juga. Responden yang mengatakan tidak adalah 17%, bagi mencukupi dari segi tempoh latihan juga adalah 70%. Jadual 1, kesesuaian tempoh pengajian dan latihan industri program pengajian CJ Reka Bentuk Dalaman ataupun SRD. Graf kesesuaian tempoh pengajian dan latihan program CJ Reka Bentuk Dalaman. Ini adalah graf tempoh pengajian dan ini adalah graf latihan industri untuk program CJ Reka Bentuk Dalaman. Hampir kesemua responden iaitu 83% berpendapat tempoh pengajian adalah mencukupi bagi CJ Reka Bentuk Dalaman. Begitu juga
dengan tempoh latihan industri, di mana 83 responden juga berpendapat ianya adalah mencukupi. Bahagian kedua pula, peluang kerjaya. Adakah pendapat yang sesuai ditawarkan pada graduan ini? Kurang RM1,000 0%, RM1,000 hingga RM1,500 50%, RM1,501 hingga RM2,000 33%, RM2,001 hingga RM2,500 17%, lebih RM2,501 0%. Jumlah keseluruhan adalah 100%. Jadual 2 ini menunjukkan julat pendapatan yang sesuai bagi alumni SRD. Ini adalah menunjukkan graf julat pendapatan yang sesuai bagi alumni SRD. Dari segi pendapatan yang sesuai diberikan kepada alumni SRD ataupun CJ Reka Bentuk Dalaman, lebih separuh daripada responden berpendapat alumni ini sesuai diberi gaji sebanyak RM1,000 hingga RM1,500 sebulan selaras dengan tahap kemahiran mereka. Lain-lain, program ini dapat dilanjutkan ke peringkat lebih tinggi, kemudian mempunyai skim galakkan kaki tangan mengikut program ini. Kemudian program ini dapat menghasilkan graduat yang diingini. Responden mengatakan ia adalah 100% bagi program ini dapat dilanjutkan ke peringkat lebih tinggi. Kemudian mempunyai skim galakkan kaki tangan mengikut program ini, responden juga bersetuju 100%. Bagi program ini dapat menghasilkan graduat yang diingini, juga responden setuju 100%. Bagi responden yang mengatakan tidak adalah 0%. Hampir kesemua responden berpendapat program pengajian SRD ataupun CJ Reka Bentuk Dalaman di Kolej Komuniti Shah Alam ataupun KKSA sesuai untuk diiktiraf ke peringkat lebih tinggi. Begitu juga dengan peningkatan kerjaya dan kemahiran di kalangan kaki tangan responden, di mana responden berpendapat kaki tangan tersebut wajar mendapat skim galakkan bagi mengikuti program pengajian SRD ataupun CJ Reka Bentuk Dalaman. Kesimpulan untuk kajian ini, yang pertama, secara amnya, kajian dan analisis pasaran bagi program CJ Reka Bentuk Dalaman ini telah mencapai objektif yang diharapkan, di mana analisis sumber data dan analisis kajian pasaran dari industri dan majikan menunjukkan program ini mempunyai permintaan industri dan memenuhi keperluan pasaran guna tenaga kerja negara. Kemudian yang kedua adalah maklum balas daripada pihak majikan amat penting dalam merangka polisi dan strategi bagi menghasilkan graduat kemahiran TVET yang berkualiti sekaligus dapat membantu menambah baik keperluan PDP, tenaga pengajar, infrastruktur dan fasiliti serta kurikulum dan lokasi seiring dengan kehendak industri. Sekian pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.